المائل الأسفل الرف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dapat sekali lagi kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lain kita pada malam ni eloklah, insya-Allah dapat kita teruskan kuliah kita pada malam ni sehingga ke penghujungnya, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam ni kita akan membincangkan tajuk perbahasan menggunakan kitab 132 langkah penyucian jiwa yang dikarang oleh Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ataupun lebih tepat lagi petikan daripada ceramah-ceramah Allahyarham Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Dan malam ni kita sambung lagi tuan-tuan semua perbincangan kita pada tajuk yang malam tadi, yang kita terhenti pada pelajaran yang ke-22, iaitu perbezaan antara sifat merendah diri dengan pura-pura tawaduk. Pada malam tadi saya sempat membahaskan sedikit perkara yang berkaitan dengan tawaduk, isu-isu yang berkaitan dengan tawaduk, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat iblis la'natullahi alaihi. Kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara punca utamanya ialah kerana dia takabur, kerana dia takabur. Suara bergema. Allah Subhanahu wa taala, antara punca utamanya ialah kerana dia baik. Cuba ejahlah, saya pun tak tahu macam mana. Rasanya tak bergema. Yang saya tengok kat telefon ni tak bergema. Okey, baik. Kita sambung tuan-tuan semua. Boleh kita sambung pada yang malam tadi. Bagaimana iblis la'natullahi alaihi dilaknat oleh Allah Taala. Antara puncanya Allah Taala sebut dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Iblis ni enggan sujud kepada kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dia dikira sebagai istakbara, takabbur dan sombong, wa kana minal kafirin, dan adalah dia di kalangan orang-orang yang kafir. Jadi dosa yang dibuat oleh iblis tu tak adalah dosa banyak yang menyebabkan dia dihalau keluar daripada syurga itu. Satu dosa saja, iaitu dosa takabbur dan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi faham kita bahawasanya besarnya dosa takabur ataupun sombong ni, dia adalah pusaka atau pewarisan daripada iblis, la'natullahi alaih. Jadi oleh itu kalau kita faham macam ni kan, jadi kita kena jauhilah sifat takabur tadi, dan kita kena bersifat dengan sifat rendah diri, ataupun dalam bahasa Arab tawadhu', yakni merendah diri. Apa maksud tawadhu'? Tawadhu' di cerita dah semalam, dia tu kita tidak melihat seorang pun daripada kalangan makhluk ini kita lebih mulia daripada dia. Okey? Kita tidak melihat kita lebih mulia daripada seorang pun daripada makhluk ini. Kita tak rasa diri kita ni mulia daripada dia. Merasakan diri kita ni lebih mulia daripada dia, itulah yang dipanggil sebagai takabur. Sebab itu iblis bila dia tak nak sujud kepada Adam alaihissalam, ana khairum minhu. Ini kalimah ni qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Jadi persoalan penting yang perlu kita letak dalam kepala dan dalam hati kita, sekali-kali kita merasakan kita lebih baik daripada sesiapa sekalipun. Baik. Habis itu macam mana kita nak cegah benda mungkar? Timbul persoalan. Kita lihat depan kita benda mungkar, tetapi kita dilarang untuk merasa kita lebih baik daripada seseorang itu. Okay. Kita disuruh cegah benda mungkar. Ini agak susah. Kita tengok benda maksiat berlaku depan mata kita. Orang tu tak semayang, katalah. Ambil contoh mudah, dia tak semayang. Kita disuruh untuk cegah mungkar. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh rasa diri kita itu baik. Ini dua sudut persoalan yang susah. Disuruh kita suruh, tapi tak disuruh kita merasa diri kita lebih baik pada dia. Dalam kitab nama kitab Arab tu At-Tariqatul Al-Birkawi, apa dia kata? Dia kata macam ni. Kita kena anggap orang yang kita cegah mungkar tadi, kita kena anggap seolah-olah dia tu macam kita ni seorang guru yang disuruh oleh raja mengajar, kan, putera mahkota. Seorang raja menyuruh kita mengajar seorang putera mahkota. Maka kita pun pergilah ajar putera mahkota tadi. Bila putera mahkota ni salah, kita pun tegur. Bila putera mahkota ni tak betul, kita pun tegur, cakap apa-apa kat dia, kan, ni tak betul, ni tak betul. Tetapi adakah bila kita tegur, adakah bila kita cegah, adakah bila kita ajar pada dia, kita akan jadi lebih baik daripada putera mahkota tadi? Tidak. Putera mahkota tetap putera mahkota. Suatu hari nanti dia akan jadi raja, dan kita akan jadi rakyat pada dia. Dia tetap kedudukan yang tinggi pada kita. Maksudnya dalam hati kita, kita tak pernah rasa dia itu lebih rendah daripada kita. Dia akan jadi raja. Tapi sekarang ni kita mendidik dia dan kita mengajar dia. Kenapa? Kerana disuruh oleh tuanku, Paduka Sultan. Begitulah ibarat kita dengan pendosa. Kita mencegah benda mungkar kerana disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang buat mungkar itu, kita tak boleh rasa dia lebih hina daripada kita. Sebab apa? Sebab kita kena anggap dia lebih mulia daripada kita. Kalau kita anggap dia lebih hina daripada kita, bermakna di situ dah ada perasaan ataupun sifat takabur. Itu macam tu caranya nak macam mana nak masukkan benda itu. Kan? Kerana boleh jadi orang yang kita cegah kemungkaran tadi, yang tak semayang tadi, bila kita cegah, dia pun tak semayang.
dan dia dekat dengan Allah Ta'ala, dan dia boleh jadi dia akan naik kedudukannya lebih tinggi pada kita, dia menjadi wali Allah. Sebab wali Allah tidak syarat hidup dia bermula daripada kecil sampai ke hujung usia dia, dia adalah orang yang soleh. Tidak syarat macam tu nak jadi wali Allah. Yang syarat macam tu adalah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dia maksum sejak daripada dia dilahirkan lagi. Sejak daripada dia kecil lagi, dia terpelihara daripada dosa. Nabi Muhammad SAW tak pernah buat dosa, tak pernah sembah berhala, tak pernah masuk ke raian yang haram dan sebagainya. Adapun para wali tidak syarat macam tu. Kita telah baca sebelum daripada ni kisah Fudail bin Iyad. Bagaimana Fudail bin Iyad ni seorang yang penyambung jalanan, kan? Seorang yang buat maksiat pada asalnya, buat dosa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya untuk ditarik ke jalan yang baik, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia menjadi seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang terkenal. Fudail bin Iyad salah seorang daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur. Okey, begitu. Jadi jangan sekali-kali kita merasa kita lebih baik daripada orang. Dan malam tadi saya sempat sebut, tak tahulah tuan-tuan sempat dengar ke tak, sebab lain tak apa clear. Jadi di dalam ilmu ulama-ulama tasawuf, mereka menyebutkan bahkan kita tidak boleh merasakan kita lebih baik daripada anjing sekalipun. Kenapa macam tu? Kerana ulama kata tidak ada seekor anjing pun yang akan masuk ke dalam neraka. Tak ada, tuan-tuan semua. Seekor binatang pun tak ada masuk dalam neraka. Sebab itu binatang ni, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala adili dulu. Di akhirat, mula-mula sekali Allah Ta'ala adili adalah binatang. Maka diadili. Bukannya nak diadili tu nak masuk syurga ke neraka, tak. Hanya nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW menyebutkan dibawakan binatang yang di dunia ini bertanduk, ditukar tanduknya itu diberi kepada binatang yang tak bertanduk di dunia ini. Tukar tanduk. Maka kalau di dunia ni dia pernah tanduk binatang yang tak bertanduk tu tadi, maka binatang yang tak bertanduk tadi Allah Ta'ala tukar tanduk dapat kat dia. Maka dibalas balik. Kerana dia buat di dunia tu dia tanduk kawan ni, maka di dunia di akhirat balik Allah Subhanahu Wa Taala tukar tanduk, maka tanduk itu akan dapat kepada binatang yang tak bertanduk tadi. Lalu binatang yang tak bertanduk tadi akan menanduk dia. Menanduk dia, bila dah tanduk, mati, dan mati semua binatang. Kan? Dan mati habis binatang ni semuanya jadi tanah belaka. Tak ada apalah, hancur lebur dan jadi tanah. Orang kafir, dia tengok, tuan-tuan semua, dia tengok binatang-binatang tadi ni jadi tanah, landai semua jadi tanah. Maka dia tahu dah dia akan ada masalah lepas ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bagaimana orang kafir kata pada waktu itu di hujung surah An-Naba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, ya laitani, alangkah bagusnya aku kuntu turaba, aku jadi tanah macam tu. Kan? Kalaulah aku jadi tanah macam tu, tak dihisap, tak dihitung, tak dimasukkan ke dalam neraka. Binatang habis. Tetapi ada binatang yang masuk ke dalam syurga. Ada 10 binatang yang masuk ke dalam syurga. Antaranya ialah anjing Ashabul Kahfi. Kata ulama, ada riwayat, walaupun riwayat itu dipertikaikan dan sebagainya, antara binatang yang masuk ke dalam syurga ialah anjing Ashabul Kahfi, burung hudhud Nabi Sulaiman AS, unta Nabi Saleh. Ada 10 binatang semua yang masuk ke dalam syurga. Jadi ada anjing yang masuk ke dalam syurga, tapi anjing masuk neraka tidak ada. Bila kita melihat seekor anjing dan kita rasa kita lebih mulia dan lebih hebat daripada anjing itu, maka sesungguhnya kata ulama tasawuf, kita telah terkena satu penyakit, iaitu penyakit takabur. Allah, susah ya tuan-tuan semua. Susah. Baik, kita baca sambungan yang malam tadi. Walau bagaimanapun jika seorang berasa bahawa dia merupakan orang yang paling mulia dalam suatu majlis misalnya, namun dia menzahirkan sifat merendah diri, di dalam hati dia, dia rasa dialah yang paling mulia dalam majlis tu, tapi dia tunjuk ke orang sifat merendah diri. Ni yang kita tak nak macam ni. Sifat merendah diri ni, tuan-tuan semua, nak kena ada dalam hati kita. Bukan nak tunjuk ke orang.
Jadi dalam hati dia, dia rasa dialah paling mulia dalam majlis ni. Dalam majlis ni aku paling alim sekali. Dalam majlis ni aku paling mulia sekali. Akulah paling dihormati sekali. Akulah paling hebat sekali. Tetapi penampilannya dalam majlis itu seolah-olah dia seorang tawaduk. Dia datang-datang duduk kat belakang. Kan? Dia duduk kat belakang. Bila dia duduk kat belakang, tetapi dia duduk kat belakang. Tapi dalam hati dia, ya jahil belakang ni. Hak dalam majlis ni jahil belakang ni. Aku hak alim sekali. Ini perasaan dia tu. Ini takabur macam ni tuan-tuan semua. Ini dia panggil berpura-pura tawaduk. Jadi menzahirkan sifat merendah diri seperti dia duduk di tempat paling belakang. Sedangkan dia berkeyakinan bahawa mereka akan memulia dan memaksanya untuk duduk di bahagian hadapan. Satu situasi yang akan mengangkat kedudukannya di mata manusia. Maka ini ialah salah satu bentuk kepura-puraan dalam merendah diri. Dia rasa kalau aku duduk di belakang ni mestilah orang panggil juga aku ni. Kalau dia buat tu memang semula jadi tawaduk, itu tak ada masalah. Tapi dia buat itu kerana nak berlakon. Aku duduk belakang ni. Tanya orang panggil ni. Bila orang panggil, orang tengok belakang kat aku, orang akan kata, orang akan masuk dalam Facebook. Orang akan siarkan kat dalam Facebook, dalam IG, dalam internet dan sebagainya. Allah, ustaz tu tawaduk sungguh lah. Kan, mari-mari duduk di belakang. Allah, kita pula panggil dia kat depan Allah. Tak nak pula tu, ish tawaduk. Dia nak orang kata dia macam tu. Orang yang nak dikata macam tu itu sebenarnya lebih teruk lagi daripada orang yang datang tu duduk kat depan. Pasal dia tak ada rasa apa, cuma dia tahu dah ini tempat dia. Ini memang orang sediakan majlis ni untuk dia. Dia pergi dan tidak rasa apa. Dia tidak rasa dia ni lebih mulia daripada orang lain. Tapi orang dah sediakan di situ, dia duduk je lah. Tempat yang telah disediakan. Itu lebih baik lagi daripada duduk di belakang dengan niat dan dengan perasaan dan dengan hasrat yang sebegitu. Jadi pokok yang paling utama sekali ialah hati nak kena bagi betul lah tuan-tuan semua. Kalau kita rasa kita duduk tu kerana nak menipu manusia je, tak sah lah tuan-tuan semua. Biarlah orang tak kata kita tawaduk dan sebagainya pun tak ada masalah. Tetapi kalau kita duduk tu memang begitu semula jadi kita tu, bukan kita buat-buat, itu bab lain. Tuan-tuan jangan pula pergi pukul rata. Tengok tu ustaz tu saja tu di belakang tu nak suruh orang kata dia tawaduk. Itu hal dalam hati tak siapa tahu. Dia je tahu kan. Kita jangan pergi tuduh orang. Cuma kalaulah hati kita macam tu, itu amat berbahaya sekali. Maka ini ialah salah satu bentuk kepura-puraan dalam merendah diri. Okey? Secara ringkas, kepura-puraan seseorang itu menzahirkan sifat yang bertentangan dengan sifatnya yang sebenar di hadapan orang ramai. Ini merupakan suatu penipuan. Janganlah janganlah anda berpura-pura, bersikaplah secara semula jadi. Bersikaplah secara realiti, jangan menipu siapa-siapa. Inilah orang kata jangan berpura-pura. Bersikaplah dengan yang semula jadi. Okay? Jika anda tahu bahawa perangai yang anda tampilkan akan mengundang kecaman manusia, maka didiklah jiwa dan perangai tersebut serta perbaikilah keadaannya. Kalau kita tahu perbuatan kita ini akan mendatangkan manusia kecam, manusia ejek, keji kita, maka kita perbaikilah serta dengan kita didik yang di dalam jiwa kita. Kepura-puraan ialah situasi manusia menyembunyikan hakikat dirinya. Adapun situasi lain yang mungkin dipahami oleh setengah orang sebagai berlagak, seperti keluar ke jalan dengan memakai pakaian bersih dan indah serta memakai wangian yang elok, maka ini bukanlah kepura-puraan atau sesuatu yang dicela dalam Islam. Sedangkan kalau orang tu dia keluar daripada rumah dia, dia pakai baju yang elok, pakai wangi-wangian, pakai yalah yang elok-elok lah, yang layak dengan kedudukannya. Duit dia ada, dia boleh beli dengan jam yang mahal, dengan baju yang mahal. Memang dia layak duit dia. Allah Ta'ala bagi, tidak ada larangan pun dalam bab itu. Dan dia bukan berpura-pura pun. Dia tidak ada nak kata, suruh orang kata dia ni kaya ke, nak suruh nak belagak ke. Tidak ada benda tu. Cuma dia ada duit, dia nak pakai benda yang mahal. Dia ada duit, dia nak pakai benda yang selesa. Dia ada duit, dia nak pakai benda yang mewah. Itu tidak ada larangan dalam Islam. Kita tak
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang boleh mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan untuk hamba-Nya. Jadi bila kita mampu, kita nak beli, terpulang kepada kita. Kan? Itu tak ada masalah. Jadilah diri kita, bukan kita nak berpura-pura. Jadi, dua-dua tak boleh. Berpura-pura miskin pun tak boleh juga. Kan? Pura-pura miskin supaya orang bagi duit pun salah. Berpura-pura kaya pun dengan hasrat orang, suruh orang puji dan sebagainya, itu pun salah. Jadi jadilah diri kita sendiri dengan kemampuan kita, kita buatlah mengikut kemampuan kita. Baik. Okey, insya-Allah habis selesai. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita daripada kalangan orang-orang yang tawaduk, insya-Allah. Kemudian kita sambung sikit lagi dalam pelajaran yang ke-23, perbezaan antara orang yang merasai pengawasan Allah dengan orang yang sekadar berzikir. Dalam zikir ni tuan-tuan semua, salah satu daripada perkara yang paling salah satu daripada perkara penting dalam hidup kita lah. Sebab itu antara benda yang dipesan oleh ulama-ulama kita dan yang dipesan juga oleh Allahyarham Datuk Ismail Qamus dan tuk-tuk guru yang lain. Jadi antara pesanan yang di-viral dalam internet tuan-tuan semua, ada 4 pesanan utama Allahyarham Ustaz Ismail Qamus. Iaitu yang pertama, jangan tinggalkan sembahyang sunat. Jangan tinggal sembahyang sunat. Sembahyang sunat khususnya qiyamul lail. Yang kedua, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Terutama sekali di rumah kita ni, biar kita baca Quran paling kurang tuan-tuan semua, orang kata 2, 3, 4 helai lah, setengah juzuk ke, biar adalah satu hari dalam rumah kita. Sebab tuan-tuan semua, rumah kita ni duduk di bumi, malaikat yang di langit tu, dia tengok rumah kita di bumi ni, mana-mana rumah yang dibaca di dalamnya Quran, maka dia nampak berkelip-kelip-kelip rumah tu tadi. Malaikat nampak rumah kita tu berkelip-kelip-kelip, keluar cahaya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kita tengok kat langit, kita nampak bintang berkelip-kelip-kelip. Macam tu. Jadi, kita yang ada di bumi ni, melihat bintang di langit berkelip, macam itulah malaikat yang di langit melihat rumah kita di bumi ni, mana-mana rumah yang baca Quran, maka dia berkelip-berkelip mengeluarkan cahaya. Maka malaikat tuju kat situ dululah. Suatu rumah yang tak baca Quran ni, ini bukan rumah orang mukmin. Bukan sifat rumah orang mukmin yang tidak dibaca Quran. Bacalah Quran setiap hari dalam rumah kita. Yang ketiga, wirid dan zikir jangan tinggal. Dan yang keempat, sedekah. Jadi benda ini tuan-tuan semua penting. 4 benda ni penting kita buat. Jadi wirid tadi ataupun zikir tadi, ada orang yang sekadar dia berzikir la ilaha illallah subhanallah, keluar di mulut saja. Ada orang yang berzikir dan muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasa Allah Ta'ala mengawasi dia. Merasa Allah Ta'ala melihat kepada dia. Merasa Allah Ta'ala memerhatikan kepada setiap gerak-geri dan tingkah laku dia. Itu dia panggil muraqabah. Dalam bahasa Arab dipanggil muraqabah. Jadi berzikir saja dan juga orang yang merasa muraqabah ada beza. Itu dia nak sebut di sini. Muraqabah ialah setinggi-tinggi zikrullah. Zikrullah, zikir yang paling tinggi sekali ialah boleh menghadirkan, boleh merasakan muraqabah, yang kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nama Allah Taala Ar-Raqib. Ar-Raqib maksudnya sentiasa mengawasi. Ar-Raqib. Macam mata-mata. Mata-mata tu, mata-mata gelap tu, dipanggil Raqib lah. Dia tengok, dia cek orang. Jadi nama Allah SWT Ar-Raqib, sentiasa mengawasi kita. Jadi kita kena rasa kita ni sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang sedia maklum, zikir ialah wirid yang diulang-ulang oleh lisan. Orang yang merasai pengawasan Allah, yakni muraqabah pula, ialah orang yang mengingati Allah dengan hatinya. Zikir hak keluar di mulut.
Muraqabah tu ada di hati. Ketika seorang mengulang-ulang zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan astaghfirullah, sedangkan akalnya sibuk dengan dunia dan fikirannya melayang dengan perkara yang disukai syahwat dan lain-lain, kita tetap menyebutnya sebagai orang berzikir, tetapi kita tidak boleh menamakannya sebagai orang yang bermuraqabah. Jadi dia sebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi hati dia tak ada rasa pengawasan Allah Ta'ala, tidak merasa Allah Ta'ala sedang melihat, memerhatikan dia dan sebagainya. Jadi orang ni ada zikir tapi muraqabah. Soalnya, adakah bila kita rasa macam ni, kita kena berhenti daripada zikir? Itu soal. Ustaz, saya ni berzikir tapi tak rasa muraqabah. Nak terus lagi ke berzikir? Jadi pegang petua ni. Apa petua dia? Berzikirlah sampai datang muraqabah. Bukan kata bukan kata bila dah ada muraqabah baru nak berzikir. Bukan macam tu. Kan? Apa Allah yang Rahman Sa'rundi sebut? Beramallah sampai ikhlas. Bukan tunggu ikhlas baru nak beramal. Kan? Beramallah sampai ikhlas. Walaupun tak ikhlas, beramallah dulu. Beramal. Mudah-mudahan dengan amalan itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita ikhlas. Berzikirlah walau tidak ada muraqabah. Mudah-mudahan dengan zikir itu Allah Ta'ala akan berikan muraqabah. Itu dia punya kaedah. Lebih baik anggota kita disibukkan dengan zikir daripada disibukkan dengan benda lain. Walaupun hati kita tidak ada perasaan muraqabah. Ini perlu tahu, ini perlu faham. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab kadang-kadang syaitan datang dan bisikkan kepada kita. Dia kata kau zikir buat apa? Bukan kau ingat ke Allah Ta'ala apa? Tak payah zikir lah. Tengok TV lagi bagus, kata dia. Kan? Sama juga kau tengok TV. Kau tengok TV pun tak ingat ke Allah Ta'ala juga. Zikir pun kau tak ingat juga. Baik kau tengok TV. Ini dia panggil dipermainkan oleh syaitan. Jadi ini perlu pada ilmu. Tak apa. Tak datang muraqabah lagi pun tak apa. Zikir teruskan. Terus zikir. Mudah-mudahan dengan zikir itu Allah Ta'ala akan berikan kepada kita muraqabah suatu hari nanti, insya-Allah. Okey. Jadi kita tetap mana tadi? Insan yang merasai pengawasan Allah ialah orang yang mengingati Allah dengan hatinya. Adapun zikir lidah hanyalah perantaraan kepada zikir hati, iaitu jalan yang menyampaikan kepada zikir hati tersebut. Jadi iaitu muraqabah ini maknanya hasil daripada kita berzikir tadi dapat muraqabah. Jadi kita berzikir sentiasa, bila dah sentiasa berzikir itu sebut dengan mulut, lama-lama hati pun akan hadir sama. Itu dia punya kaedah tuan-tuan semua. Kaedah kita dalam hidup pun sama. Kalau kita rajin sebut sesuatu itu, dia datang dalam. Bila kita sebut kat mulut tuan-tuan semua, lama-lama dia teringat dalam hati. Tu. Dia masuk dalam hati kita. Sentiasa sebut. Bukan sahaja dia teringat dan masuk dalam hati, bahkan dia masuk dalam mimpi. So itu kalau kita selalu sebut kat orang tu, kita rindu kat orang. Kita rindu sangat. Duk sebut nama dia sentiasa, duk ulang nama dia sentiasa. Benda ini boleh membawa masuk dalam mimpi. Jadi gitulah kaedah dia. Kalau kita sentiasa sebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah dan sebagainya, lama-lama walaupun masa kita sebut itu tadi kita tak hadir, tapi mudah-mudahan lama-lama dia jadi hadir dalam hati. Muraqabah. Jadi itulah yang ulama-ulama kita membuat jalan-jalan ataupun kaedah-kaedah macam mana nak hadir dan sebagainya. Panjanglah perbahasan dia. Cuma untuk kuliah online ni kita bincang ataupun kita sebut secara umum. Kerana saya pasti pendengar yang mendengar ini daripada berbagai-bagai peringkat. Ada yang peringkat baru nak belajar, ada peringkat baru nak mendengar kuliah dan sebagainya. Jadi kita ceritakan secara umum, general. Jadi maknanya yang detail-detail yang payah-payah itu
Itu kena datang mengajilah, bertalaki, orang kata duduk di depan, mendengar, ambil sebiji-sebiji dan sebagainya kan. Dia payah tuan-tuan semua, banyak lagi. Ini orang kata ni tak ada rotan akar pun berguna. Macam tu je lah. Sementara masjid belum dibuka dengan sepenuhnya lagi, kita buat kuliah online ni, maknanya adalah benda-benda pengisian yang boleh kita isi sekadarnya. Tapi bukanlah begini caranya, banyak lagi cara-cara yang perlu kita hadapi untuk mendapatkan, orang kata, perkara yang orang kata inilah, yang buah ataupun hasil. Antara yang paling penting sekali suhbah, iaitu bersahabat, iaitu duduk lama. Itu panggil suhbah, duduk lama dengan seseorang guru, kan, 5-6 tahun ke, supaya kita boleh tiru perangai dia dan kita boleh ambil akhlak dia. Itu penting, itu penting. Jadi kalau kita tengok live ni, tuan-tuan tak ada bersuhbah, kan, tak ada suhbah. Bukan saya nak kata saya guru, maknanya tidak ada suhbah dengan orang yang mengajar dan sebagainya. Dia lain. Sebab itu bersuhbah dia panggil, bersama, duduk siang malam pagi petang dengan guru ni, dia lain tuan-tuan semua. Sebab itu ada sistem pengajian pondok. Pengajian pondok ni maknanya dia duduk dengan tok guru. Mungkin dia duduk di pondok tu 5 tahun. Maka dia tengok tok guru tu buat apa, dia tengok tok guru tu bangun pukul berapa, dia tengok tok guru tu baca apa. Bahkan kalau diberikan keistimewaan lagi, dia boleh berkhidmat pada guru tu tadi, macam mana. Jadi dia boleh tahu lagi macam mana cara tok guru yang di dalam rumah, bukan di luar rumah. Jadi itulah dia panggil suhbah. Itu yang paling penting sekali dalam perjalanan kita ini, tuan-tuan semua. Cuma kuliah online, orang kata sekadar orang kata akar lah, rotan tak ada, akar pun berguna juga, insya-Allah. Okey, itulah, insya-Allah malam besok kita sambung lagi kepada pelajaran yang ke-25 24, iaitu hati berkarat disebabkan oleh perut yang kenyang. Kan, Allah makan banyak, kan, makan suka. Makan jangan banyak tuan-tuan semua. Makan sedap-sedap tak apa, tapi jangan bagi banyak. Yang ke-25 insya-Allah malam esok juga kita sambung. Tiada rehat bagi mukmin kecuali setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah rehat bagi kita. Okey, insya-Allah. Itu kita sambung malam besok. Saya tengok soalan dulu. Saya rasa ada soalan, 2-3 soalan tadi. Malam besok juga kita sambung. Okey. Adakah ubat untuk mengelakkan takabur ini? Salah satu caranya melalui berzikir, Ustaz. Ya. Ubat untuk mengelakkan apa benda? Takabur. Bahkan semua ubat-ubat penyakit hati ni ada pada 5 perkara. Jadi Daud Al-Antaki kata, khamsun hunna dawa'un lil qalbi. 5 perkara ini adalah ubat bagi hati. Jadi hati yang berpenyakit, 5 ubat dia. Cuma saya tak ingat semua 5 ni. Cuma saya sebut yang pertama. Yang pertama, mujalasatus salihin. Bersama ataupun duduk sentiasa bersama dengan orang yang soleh. Kan, orang yang soleh. Mujalasatus salihin. Sebab dia berjangkit tuan-tuan semua. Dia berjangkit. Orang soleh yang sebelah kita ni, yang kita duduk selalu tu, dia orang yang tak takabur. Dia berjangkit penyakit tu. Dia bukan penyakit, dia berjangkit perangai tu, sifat tu dia akan berjangkit. Ini satu benda yang pelik tuan-tuan semua. Kita duduk dengan orang yang jahat, berjangkit perangai tu kat kita. Duduk orang baik, berjangkit perangai tu kat kita. Ini satu tabiat yang Allah Ta'ala buat di alam semesta ni. Kita berjangkit. Okey? Yang kedua, qiraatul Quran. Kata Daud Al-Antaki, ubat hati iaitu qiraatul Quran, baca Quran. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Yang ketiga iaitu qiyamul lail, sembahyang malam. Kan? Yang keempat, at-tadarru'u inda sabah, iaitu berdoa pada waktu pagi. Sabah, mana lepas subuh, sebelum subuh tu. Itu waktu antara waktu penting untuk merawat hati kita.
Dan yang kelima tadilah zikrullah tadi. Jadi 5, saya rasa macam itulah lebih kurang. Nanti saya cek balik. Jadi maknanya itulah lebih kurang ubat bagi penyakit hati kita. Khamsun hunna dawaun lil qalbi. Ada 5, ini adalah dawa, ubat bagi hati. Jadi zikir itu memanglah bila kita sentiasa sebut Allah Ta'ala, rasa kebesaran Allah Ta'ala, jadi kita tak adalah nak rasa diri kita tu besar, kan? Selain daripada benda-benda yang lain lah, banyak lagi lah ubatnya, antaranya ilmu dan sebagainya itu lah. Zikir pun salah satu. Bolehkah kita menunjuk ibadah kepada ahli keluarga dengan niat untuk menjadi contoh pada mereka? Boleh. Tapi kita kena betulkan niat kita. Kita tunjuk amal ibadat kepada sesiapa saja dengan niat orang ikut kita. Orang ikut kita. Ini dibolehkan. Cuma kita kena pastikan betul-betul ada tak orang yang akan ikut kita. Gitu. Baik. Kalau kita orang awam biasa, kita tak ada pengikut. Kita bukan tok guru. Kita bukan ustaz. Kita bukan apa-apa pun. Kita tunjuk ke orang dengan alasan orang akan ikut kita. Maka kita telah ditipu oleh syaitan. Orang tak akan ikut kita. Sebab apa? Sebab manusia dia tidak akan ikut orang yang biasa. Dia akan ikut orang yang tok guru. Dia akan ikut orang yang ada nama. Dia akan ikut orang yang masyhur dan sebagainya lah, macam-macam lagi lah. Itu tabiat manusia. Jadi kita orang awam tak ada pengikut, tiba-tiba kita buat amal dengan tunjuk-tunjuk orang dengan tujuan supaya orang ikut amalan kita. Sebenarnya pada waktu itu kita sebenarnya telah dipermainkan oleh syaitan. Tetapi kalau memang kita ada pengikut, kita tok guru, kita ustaz, kita pemimpin masyarakat, kita pemimpin negara dan sebagainya, macam-macam lah. Kan, kita bapa, ada anak-anak di bawah kita. Kita pun tunjuk, kan, orang yang nak ikut. Contoh tadi, keluarga tadi. Kita tunjuk, kita bangun qiyamul lail malam supaya anak-anak kita bangun. Supaya anak-anak kita dilatih untuk qiyamul lail. Supaya mereka dibiasakan dengan qiyamul lail. Ini tidak ada masalah. Jadi dia bergantung kepada hati kita. Kalau kita buat itu dengan tujuan supaya orang ikut kita, insya-Allah tak ada masalah. Kalau kita tujuan buat ibadat dengan tujuan tunjuk, tapi tujuan tadi untuk menunjuk-nunjuk, itu yang jadi masuk dalam kategori riya. Muraqabah ini diraih atau dianugerah, Ustaz? Muraqabah adalah dianugerah. Dianugerah daripada hasil apa? Daripada hasil zikir ataupun berwirid. Ziwirid atau zikir. Dengan banyakkan zikir itu dia datang muraqabah. Okey, walaupun kita boleh berusaha juga. Cuma dia adalah anugerah Allah SWT. Dalam ilmu tasawuf dia panggil warid. Wirid, warid. Dengan adanya wirid, datangnya warid. Dengan adanya wirid, kita baca, datangnya anugerah. Anugerah tadilah. Anugerah Allah SWT, muraqabah, rasa takut ke Allah, rasa gemetar ke Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Jadi nak dapat apa itu itulah. Jadi istilah dia panggil warid. Wirid, warid. Dengan wirid bacaan tadi, dia datangnya warid. Okey, insya-Allah. Solat sunat kifaratul baul, 2 rakaat hanya dibuat pada waktu duha atau boleh buat pada waktu lain? Solat sunat kafaratul baul. Kafaratul baul ni disebut oleh sebahagian ulama tasawuf, tetapi sebahagian ulama fiqh tidak menerima solat sunat ini ada. Jadi solat sunat ni khilaf. Kenapa sebahagian ulama tidak menerima solat sunat ni ada? Kerana tidak ada warid daripada Nabi SAW. Nabi semayang solat kafaratul baul, tak ada datang daripada Nabi. Tapi ulama tasawuf kata ada semayang ni. Itu perbincangan yang panjang lah. Jadi ala kulli hal, buatlah pada waktu bila pun sunat ni boleh dibuat. Semayang sunat ni boleh dibuat bila-bila masa saja. Dia tidak ada waktu tertentu. Yang penting bukan di dalam waktu haram. Yang 5 waktu haram semayang tu,
Dan juga bacaannya pun tak ada masalah, cuma itu panduan je. Panduan. Jadi kesimpulannya, jawapan ringkasnya ialah sunat kafaratul baul ni berlaku perbezaan pendapat. Ulama fiqh kata tidak ada semayang ni. Okey, ulama tasawuf kata ada semayang ni dan disebut dalam kitab tasawuf lah, Sairus Salikin tak silap pun ada kot. Yang kedua, boleh buat bila-bila masa saja, atau pendapat yang kata boleh buat bila-bila masa saja, pasal dia tidak ada waktu khusus, lain pada waktu haram. Okey, yang ketiganya, bacaan tu pun tak apa, tak ada masalah. Dia tak tentu bacaan, nak baca apa pun tak ada masalah. Kalau binatang peliharaan yang disayangi boleh jumpa tak dalam syurga? Binatang yang disayangi tidak akan masuk ke dalam syurga. Binatang tak ada, dia hancur begitu saja. Habis itu kita sayang sangat dalam syurga. Macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita lupa kepada segala nikmat yang ada di dunia. Sebab apa? Sebab nikmat syurga itu lebih berkali-kali ganda. Berkali-kali ganda. Okey? Sebab itu ibarat kita macam ni lah. Bila kita dah masa muda dulu, kita naik motor kecil-kecil lah. Sekarang kita dah naik superbike. Bila kita naik superbike sekarang, nikmat yang kita ada ni, kita dah tak rasa teringat dah nak kepada motor cup itu. Itu dari segi adatnya macam tu lah. Pasal apa? Pasal motor ni, superbike ni, vum, pun dah terlancar jauh je. Kan? Motor cup tu lambat bebek gitu kan. Itulah maksudnya. Kalau kita nak faham. Jadi semua nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam syurga tu lebih lagi. Kalau kita nak ke binatang dan sebagainya, semua Allah Ta'ala ada. Dalam syurga ni semua benda ada. Cuma hak binatang tu tadi tu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lah. Tapi apa saja yang kita hajat dalam syurga, kita akan dapat. Kan? Nak binatang, nak anak pun boleh. Nak anak sekelip mata dapat anak. Gitu. Panjanglah perbahasan dia. Cuma binatang yang di dunia ni semuanya mati dan jadi tanah belaka. Mati dan dihancurkan menjadi tanah. Bolehkah doa untuk tukar hati ustaz kepada hati yang baik? Doa tukar hati tak. Kita doa bersihkan hati kita. Nabi SAW doa, antara doa Nabi yang masyhur apa benda? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, bagikanlah kepada jiwa aku, nafsi, jiwa aku, taqwaha. Sifat taqwa. Wa zakkiha, bersihkanlah jiwa aku tadi. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menjaga hati itu, jiwa itu tadi, dan juga anta waliyuha maula, dan tuan dia. Itu doa Nabi SAW, doa yang sahih tuan-tuan semua. Allahumma ati nafsi taqwaha. Kalau kita baca ramai, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, kurniakanlah kepada jiwaku sifat taqwa. Wa zakkiha, bersihkanlah jiwaku ya Allah. Bersihkan jiwa tu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik pembersih jiwa tadi. Anta waliyuha, engkaulah Tuhanku, pemeliharanya. Wa maulaha, dan tuannya, tuan jiwa tadi. Okey. Baca doa tu sentiasa, insya-Allah. Itulah doa yang terbaik, doa daripada Nabi SAW. Okey, insya-Allah saya rasa dah tak ada ni. Okey, ada nota Kak Yati tulis ni. Okey. Ni makcik saya ni, sepupu dengan mak saya. Okey, baik. Dr. Azlina, nanti Ustaz tuliskan doa Nabi tu. InsyaAllah nanti saya tuliskan dan saya postkan di page ni, insyaAllah. Baik tuan-tuan semua, insyaAllah lah setakat dulu. Ada kesempatan kita sambung malam besok. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ni memberi manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.